Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Good morning, Josan. Hari ini kita nak sembang pasal orang yang menyamak jadi driver lori, driver bas atas sebab-sebab tertentu. Okey. Penyamaran ni dia mula lama dulu. Zaman yang abang tahu ni, sebab apabila abang dah jadi driver, abang tahulah bahawa ada orang menyamak. Bukan cuba dah, dia memang menyamak lah. Dan dia berjaya dalam penyamaran dia. Sebab kalau tak berjaya, dia takkan buat lah. Mereka buat kerja ni atas modus operandi tertentu. Kalau dia menyamak jadi driver bas, dia lebih kepada nak naik bas free. Kalau dia menyamak driver lori ni, mungkin dia seronok nak naik lori. Tapi selalunya dengan lori ni dia kurang berjaya. Sebab lori ni payah nak bagi orang tumpang kalau dia tak kenal. Tapi kalau bas ni memang kerja dia bawa orang kan. Jadi lebih memudahkan lah kalau nak menyamak jadi driver bas. Pada zaman tu lah, era 90-an, zaman belum ada internet. Figura dia, figura orang dia lah. Orang yang menyamak pada zaman tu orang dewasa lah. Sebab apa? Dia kena berdepan. Dia kena jumpa dengan driver bas yang dia nak tumpang tu secara berdepan. Jadi dia mesti dewasa. Dia kalau kata dia bawah daripada umur 21 tahun, selalunya penyamaran dia gagal lah. Dia tak boleh. Budak-budak tak boleh menyamak lah, senang cakap kan. Jadi mesti dewasa. Beberapa kali yang abang jumpa, dia dalam lingkungan 30-an ke 40-an macam tu lah. Selalunya yang abang jumpa ni beberapa kali ni di Pudu Raya zaman tu lah. Sekarang dah ada TBS kan. Kemudiannya di Ipoh, Medan Kit. Sekarang dah Aman Jaya lah. Medan Kit, Medan Gopeng, kemudian ke Aman Jaya. Okay. Jadi dia mai ke driver bas, dia akan mengaku kata dia driver bas company sekian-sekian. Kemudian dia nak minta tumpang. Dia kata nak balik kampung ke, bagi alasan macam-macam lah kan. Dan selalu penyamaran dia berjaya lah. Sebab apa? Banyak driver bas ni macam tak kisah, tak ambil berat, tak ambil peduli benda-benda macam ni. Dia anggap apa yang orang cerita tu, main habang kata dia driver tu, dia pakai 100% lah. Tak ada kata nak selidik-selidik. Berbeza dengan orang tua ni. Pada masa tu orang tua ni masih muda lagi. Orang tua ni dia jenis tak seronok orang. Macam nak cakap, daripada dulu lagi orang tua ni, walaupun pada masa dia masih muda, tak suka orang memutablikkan fakta. Yang tu bagi abang tu ni, yang pada masa tu mungkin masih adik ni, adalah mutablik fakta. Sebab hang menipu lah, senang cakap. Hang main nak menipu. Main menyamak ni adalah main menipu. Abang tu akan soal selidik orang tu. Dia ada cara dia yang mana dipanggil sebagai soalan cepu cemas. Dengar betul-betul. Soalan cepu cemas, bukan cepu emas. Macam mana dia katakan soalan cepu cemas? Abang Zul akan bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan syarikat yang dia dakwa bekerja. Contoh. Dia kerja dengan satu syarikat, abang tanya laluan dia. So abang ni, kita dah daripada dulu abang memang ambil tahu betul-betul berkaitan dengan apa yang abang buat. Semasa abang jadi driver bas, abang ambil tahu betul-betul kerja driver bas. Dan abang ambil tahu syarikat ni bas dia jenis apa, laluan dia pergi mana, bas dia ada lebih kurang berapa biji, syarikat ni macam ni, syarikat ni macam ni. Jadi boleh dikatakan setiap syarikat tu abang ambil tahu pada masa tu. Walaupun tak perfectly, orang kata tak 100% tahu, tapi idea dia keseluruhan mentua tahu, insya-Allah. So apabila dia mendakwa dia bekerja dengan satu syarikat ni, mentua akan tanya kat dia, nombor satu mentua akan tanya kat dia, hang jalan mana, laluan mana, kan? Dia selalunya driver sama driver dia tak tanya laluan, dia tanya hang jalan mana lah. Soalan dia macam tu. Kalau kami orang utara akan tanya dengan guna macam tu. Tak peduli orang Johor ke orang Kelantan, kami akan guna kami punya lorat dan dia akan guna dia punya lorat. Itu di kalangan driver bas zaman tu tak tahu lah ni kan. Abang tanya dekat dia, hang jalan mana? Kalau betul dia kerja dengan syarikat tu, dia akan dapat menjawab tanpa teragak-agak. Kalau dia tak kerja dengan syarikat tu, dia akan menjawab dengan teragak-agak dan jawapan dia selalunya tak akan tepat.
betul tapi tak tepat. Siapa kata betul tak tepat? Ni yang tanya. Dia mungkin betul tang laluan. Kemudian abang katanya hang jalan bah mana? Bila tanya hang jalan bah mana, soalan tu bermaksud bas yang awak pandu itu model apa? Tu Selangor driver bas pada zaman tu lah, zaman ni kami tak tahu. So dia akan beritahu model bas yang dia pandu. Dan selalunya dia akan salah kat situ. Selalunya kat situ dia akan kantoi. Sebab apa? Kalau dia betul-betul kerja kat situ, dia mesti tahu dan dia mesti betul. Ataupun dia habaq dia jalan laluan tu, tapi model yang dia bawa tu bukan laluan tu. Sebab detail, kami driver-driver ni, driver-driver bas pada masa tu kami detail tahu. Laluan ni, company ni dia akan jalan bas ni. Sebab satu syarikat lalunya dia takkan banyak. Dia ada beberapa model, dia takkan satu model saja. Jarang lah syarikat yang menggunakan satu model saja. Jadi bila dia dah kantoi tu, kita akan tekan dia kan? Sebab nak tumpang boleh, abang tak ada masalah. Walaupun tu adalah satu kesalahan pada undang-undang syarikat. Sebab pada, kalau ikutkan pada undang-undang JPJ pun salah menumpang tanpa tiket kan. Tapi abang masih ada apa yang dipanggil sebagai budi bicara. Dengan syarat jangan mohong. Abang pernah orang tumpang dia mai berkita dengan abang, dia kata dia nak balik, dia tak ada duit. Dia tunjuk kat abang dia ada duit RM10 lah. Sedangkan tambang untuk balik untuk laluan tu dia kena bayar RM18. Abang tak mahu beritahu laluan mana. Jadi dia ada RM10 dia tunjuk, dia tunjuk. Dia lebih tua daripada abang, dia tak adik, dia tak abang dah banyak ni, dia tak nak tumpang bah adik tangga tak boleh dah. Dan kita tengok ayat muka, apabila kita jadi driver bas ada satu kelebihan tau yang kita dapat tau. InsyaAllah kita boleh baca air muka. Maknanya orang tu murung ke, orang tu betul ke, InsyaAllah kita boleh baca. Jadi dekat situ abang baca air muka dia, memang dia betul dalam kesusahan. So abang tumpang dengan dia, abang tak ambil pun RM10 tu, abang tak simpan tu untuk belanja. Tak ada masalah. Tapi abang cukup marah bila orang berbohong macam tu kan. Yang abang cerita tadi tu, dia berbohong, dia get lost kan. Kata orang cakap lah dah. Tu simple. Abang tak suka orang berbohong ni tu. Putar belik fakta dan berbohong. Jangan main sembang dengan adik Zul pun tak boleh, abang Zul lagi tak boleh. Masa dia muda lu pun tak boleh, masa dia tua ni pun tak boleh. Okey, yang kedua pula, ini era dah berubah. Penyamaran yang dilakukan oleh kelompok yang menggunakan media sosial. Ini pada zaman yang kebelakangan ni terutamanya yang abang nampak dia bermula pada era 2013 ke atas. Sebab apa? Pada masa tu smartphone tiba-tiba menjadi mampu milik. Mula-mula smartphone memang garau kepala RM5,000 satu. Kemudian smartphone tiba-tiba menjadi mampu milik. Harga dia RM800, RM600, RM300 pun ada. Jadi sampai ke tahap budak sekolah pun mampu pakai. Walaupun mungkin budak sekolah tu tak mampu pakai, tapi mak bapak membeli kan kat budak-budak sekolah ni. Di situlah muncul satu lagi era penyamaran. Menyamak ni macam-macam dan mereka pilih untuk menyamak jadi kami. Jadi driver lori dan bas tak tahulah tak mana yang sempoi kot nak ajar ni, walaupun duk kena benci peminang nak orang tak terima, tapi orang menyamak nak jadi driver ni ramai lah pula. Kelebihan dia tak mana kita tak tahu. Puak-puak ni budak-budak tau, yang mana bawah daripada 16 tahun. Yang abang jumpa ni di bawah 16 tahun, tingkatan 2, tingkatan 3 Sebab yang bawah pada tu dia tak apa nak boleh. Sebab dia kena ada level dia juga. Kalau terlalu muda dia tak boleh menyamak, dia tak pandai. Kalau dia menyamak pun tak jadi. Ni yang level ni 13 sampai 16 tahun ni, kira penyamaran dia boleh dikatakan menjadi juga. Sebab dia buat kajian sebelum dia menyamak, dia buat kajian dulu. Dia akan join dengan grup atau page. Dia buat akaun, dia ada akaun Facebook. Ni Facebook cerita dari Facebook. Dia ada akaun Facebook. Dia akan letak profile picture. Selalunya yang abang ingat dulu,
dia akan letak gambar lori dia tak akan letak gambar dia. Sebab letak gambar dia kan tu dia akan letak gambar lori yang dia celok daripada Google, yang dia download daripada Google ataupun daripada Facebook. Dia akan letak gambar lori. Kemudiannya dia akan add friend dengan driver-driver lori. Penyudahnya budak-budak ni dah ada di kalangan driver-driver lori ni dalam friend list. Dan apabila dia duduk dalam friend list driver lori, tak kira driver lori ke driver bas, tapi lebih kepada driver lori yang ni, dia duduk dalam friend list driver lori. Jadi apa-apa posting semua dia boleh baca. Dia masa tu lah dia check, dia cross check, dia kaji, dia tengok cara driver dengan driver berkomunikasi dan dia tiru. Maknanya dia dah anggap diri dia adalah among us. Jadi dia takkan panggil kami pakcik ke abang ke tak. Engkau, aku, engkau. Atau macam tu lah kan. Hang aku lah, kalau di utara ni hang aku lah. Tak ada tapi-tapi dah lah. Dia anggap sebab dia anggap dia dah dewasa. Sebab dia dah menyamak. Kemudiannya dia akan join group, page. Dia pun mulakan tu apabila dia dah jadi macam dah overconfident. Sepatutnya dia duduk diam-diam lah, tapi tak, dia dah komen melampau-lampau daripada pengetahuan dia. Sebab dia rasa dia tahu. Dia dah komen lebih-lebih. Kemudian orang akan perasan lah kan. Terutama kali orang tua ni. Orang tua ni cukup perasan lah. Kalau hang pelik dia perasan lah. Sebab pelik untuk negatif. Kalau pelik untuk positif tak apa. Sebab orang tua ni dia kalau pelik untuk positif dia tak ada masalah. Yang dia tak setuju adalah pelik untuk negatif. Memang orang tua ni bermasalah. So bila dia dah jadi melebih-lebih, kita pun mula siasat check. Sampai satu tahap dia mewujudkan page. Benda ni serius tau. Tu mungkin hampa kata pasal apa nanti fikir dia. Oh dah. Dia sampai satu tahap yang serius, dia sampai buat page. Dia mengaku dia adalah satu syarikat. Bukan satu, banyak. Salah satunya yang abang dapat trace tu sebab kebetulan syarikat tu adalah milik kawan abang. Jangan terkejut lah abang, walaupun abang ni cuma driver lori, tapi abang ada kawan jutawan. Depa tuah depa macam tu dan depa sudi berkawan dengan abang tu. Janganlah pelik kata abang ada kawan yang pemilik syarikat dan jutawan, jangan pelik kan tu, tak ada masalah. Dia buka page, kemudiannya mengaku dia adalah entiti tu, menyebabkan abang terus pergi cek dekat kawan abang. Jadi bila abang kontak dengan kawan abang, abang tanya dengan kawan abang, ni page hang punya syarikat ke? Dia kata tak, dia tahu. Dia pun tak tahu dia tahu siapa dia. Abang kata abang tanya ni sebab abang nampak macam ada banyak benda yang tak kontras lah. Sebab abang tahu juga sebab sikit kan, bila kita ada kawan kita ada syarikat. Jadi kita tahulah sikit kan, serba sikit berkaitan syarikat dia. Kemudian ada sesuatu yang dia post dalam tu yang tak kontras. Contohnya macam dia post satu benda yang dah lama lah, tiba-tiba dia baru post hari ni kan. Sebab kita tahu perkara tu berlaku mungkin tahun lepas, tapi dia post hari ni. Jadi kat situ yang jadi tak kontras tu kan, menyebabkan abang kontak kawan abang. So sampai tahap dia menyamak menjadi satu syarikat. Dan yang mana orang pula percaya kata itu adalah syarikat dia. Dan dia meletak, kita tak tahu apa transaksi yang berlaku di belakang. Sebab apabila kita buat page, orang boleh message kita kan. Jadi apabila dia dah mengaku dia satu entiti yang lain, ini benda yang serius. Dan apabila kami selongkak, dapatlah trace beberapa orang yang memang sah-sah mereka ni adalah budak-budak sekolah, yang menyamak jadi kami, jadi driver lori. Jadi orang tua lah sebenarnya, nak jadi orang yang dewasa. Maknanya dewasa sebelum waktunya, tua sebelum waktunya, macam tu lah. Jadi macam mana cara kami selongkak tu, mereka terlupa dah. Dulu mereka pernah upload gambar mereka dalam kelas lah, gambar mereka dengan kawan-kawan di sekolah lah, gambar dia ambil hadiah lah, apa lah semua. Bila kita tally dengan tahun tu, bila kita tahu lah budak-budak ni umur berapa. Dan bila kita message, zaman tu belum ada messenger lagi, dia panggil Facebook message. Kami Facebook message dia, mula-mula dia tak mengaku. Tapi bila kita letak gambar tu, masa tu dia merayu-rayu. Tak ada kami nak report polis lah macam ni tak. Nampak lah kan, kita bukan nak merosakkan masa depan budak-budak tu, tapi kita warning ni buat lah. Sebab bukan kami
Macam cakap hampa ni nak conquer semua tu kat hampa ke? Tak, masalahnya mereka ni budak-budak yang mengaku mereka ni adalah driver lori. Mana boleh? Katakan orang menyamak polis tak boleh kan? Salah kan? Oh, orang menyamak driver lori tak apa. Macam tu, boleh. Sama. Cuma beza dia polis tu serius lagi lah kan. Driver lori ni tak serius. Dia sampai tahap mengaku dia tu adalah satu entiti dengan menggunakan Facebook page. Itu serius, no? Itu bukan benda biasa-biasa. Jadi dia orang tak sabar-sabar nak jadi king. Sudahlah, no. Jadi apa yang abang cuba kupaskan di sini adalah apabila kita cuba nak jadi somebody else, kata orang cakap lah dah, no? Cuba jadi diri sendiri, no? Abang Zul jadi Abang Zul, dia takkan jadi orang lain. Hang jadi hang. Awak tak bangga kan dengan diri sendiri? Cuba bangga dengan diri sendiri, kan? Awak pun nak jadi orang lain. Abang Zul apa buat YouTube ni bukan untuk kemasyhuran. Jangan silap. Dia ada fokus dia. Dan kemudiannya yang utama sekali, macam yang Abang Zul selalu sampaikan ni lah. Walaupun ada orang kata dia boring nak tengok, tak apalah, boring silakan tengok video-video yang lain, yang mana yang boleh menghibur kat anda. Ini bukan channel hiburan. Ini adalah channel informasi kepada yang sudi dan suka nak ambil tahu, nak tengok, no? Jadi abang tujukan pada orang yang nak tengok. Yang tak mau tengok, silakan. Minta maaf dah banyak. Abang Zul tak boleh bagi puas hati semua orang. Cakap mana yang Abang Zul boleh sampaikan. Sebab niat Abang Zul untuk berkongsi cerita demi cerita. Yang mana Abang Zul boleh compile atau gabungkan, dijadikan cerita untuk panduan mungkin, ataupun sebagai hiburan saja. Cuma jangan lupa di mana anda bermula.